أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يضرب بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول يرحم ما أقول ينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kuliah kita, kuliah bulanan kita bagi kitab Qatrul Ghaisiyah. Kitab Qatrul Ghaisiyah fi ilmi Sufiyah, bagi siri yang ketiga ataupun siri yang keempat. Pada muka surat 3, baris yang ke-7 daripada bawah, kita masih lagi membicarakan berkait dengan Al-Mabadi, Mabadi'ul Ashrah bagi ilmu tasawuf ini. Pada perkataan faidah, faidah bagi belajar ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah. Faedah ini maknanya faedah bagi mempelajari ilmu tasawuf, dan tersebut di dalam Jawahirul Fiqhi. Bermula sebab dinamakan akan ilmu ini ilmu qalbi dan ilmu batin dan ilmu ladunni dan ilmu mukasyafah. Oh, ini adalah faedah umum ni, faedah umum bagi ilmu tasawuf. Kata musannif, sebab bagi dinamakan ilmu tasawuf ini dengan ilmu, setengahnya dinamakan ilmu zauqi, ilmu berkait dengan rasa hati, dan wujdani. Wujdani pun berkait dengan perasaan hati juga. Dan ilmu batin, ilmu qalbi, ilmu ladunni, ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala tanpa payah belajar ni. Dan ilmu mukasyafah, ilmu pembukaan. Dan ilmu asrar, ilmu berkait dengan rahsia-rahsia. Dan ilmu zauqi dan wujdani, iaitu kerana adalah ia, ilmu tasawuf ini, ilmu yang dibangsakan akan dia kepada perasaan. Ini dinamakan semua dengan penamaan tadi padahal kehendak dia satu saja.
iaitu semuanya ilmu tadi adalah berkait dengan perasaan, yakni rasa yang terdapat di dalam hati. Sebagaimana yang kita kata, bagi manusia ni Allah Ta'ala bekalkan kepada dia beberapa panca indera untuk nak mendapatkan bagi makhluk, untuk nak mengenal dengan dia makhluk melalui panca indera tadi. Setengah daripadanya iaitu rasa melalui lidah. Rasa manis, rasa pahit, semua tu ada dengan lidah. Antaranya lagi rasa melalui kulit. Kulit kita boleh rasa kesaknya, kasarnya, licinya. Itu rasa juga. Dan satu yang paling pentingnya iaitu rasa yang terdapat pada hati. Dalam hati terdapat satu panca indera yang nama dia basirah. Basirah. Ulama Melayu kita terjemahkan basirah ini sebagai mata hati. Mata hati. Jadi kita maklum bahawasanya hati mana ada mata. Tapi dengan sebab dapatan yang didapat pada hati itu seolah-olah macam dapat dengan mata pada nisbah terang dia dan jelas dia tu, perkara yang didapat dengan hati. Jadi nisbah terang dan jelas itu seumpama macam dapat dengan mata juga, maka dinamakan, ulama Melayu kita namakan dengan makna mata hati. Padahal hati itu tak ada mata bagi dia. Dengan sebab dapatan tu terang dan jelas, seolah-olah macam lihat dengan mata. Itu. Dan apa yang didapat pada hati tadi adalah bentuk rasa. Rasa yang beza dengan rasa pada lidah dan pada kulit. Ini rasa yang berkait dengan rasa hati. Umpama rasa takut dan rasa gembiranya, rasa sukanya, rasa redanya, rasa apa-apa sahaja. Rasa rindunya, itu adalah berkait dengan hati tu. Jadi apabila Allah Ta'ala bukakan hati tadi untuk nak mengecap rasa tu, sama ada mengecap rasa tadi bagi pihak makhluk atau bagi pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Tuhan buka rasa bagi takut pada makhluk, rasalah takut pada makhluk. Tapi kalau Allah Ta'ala buka rasa bagi takut pada Allah, jadi hilang rasa takut pada makhluk, kekal takut pada Allah Ta'ala. Begitu juga kalau Allah Ta'ala buka rasa takut tadi pada makhluk, jadi hilang takut pada Allah Ta'ala. Jadi berkekalan takut pada makhluk. Tempat yang sama saja, sama ada takut tu pada makhluk ataupun takut pada Allah Ta'ala, dapat pada hati. Jadi dengan sebab itulah apabila hati ni kalau dia cenderung kepada makhluk, inilah yang ulama tasawuf namakan sebagai hati yang kotor. Kalau hati itu cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang dinamakan sebagai hati yang telah bersih. Jadi kita tahu sendiri bagaimana keadaan hati kita sekarang ini. Adakah cenderung takut kita pada makhluk kah?
ataupun takut pada Allah Subhanahu Wa Taala? Cenderung kepada kita takut tak dapat makan kah, lapar kah, atau cenderung kita kepada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita sendiri yang tahu. Tak ada orang yang boleh nak hukum atas hal ehwal ataupun makam bagi kedudukan hati kita. Hanya kita saja yang tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Orang lain tak boleh nak hukum. Jadi apa-apa yang berkait dengan perasaan hati yang dapat pada hati tadi, inilah yang sebab bagi dinamakan ilmu tadi sebagai beberapa jenis penamaan. Ilmu qalbi, ilmu batin, semuanya berkait dengan perasaan hati itu. Tapi yang kita mesti tahunya, apabila kita baca tentang istilah tasawuf, kita kena tahu bahawasanya kebanyakan istilah tersebut dia muncul dengan sebab untuk nak beritahu kepada kita tentang kebersihan hati, keelokan hati ataupun kejernihan hati bagi ahli tasawuf, ataupun keburukan hati yang lawan bagi kejernihan hati yang didapat oleh orang tasawuf. Yang lain daripada orang tasawuf ataupun orang yang tidak menjalani jalan tasawuf lebih cenderung kepada hati yang buruk, hati yang tidak bersih. Jadi kebanyakan istilah-istilah yang datang dalam ilmu tasawuf biasanya dia tuju kepada orang yang telah sempurna kedudukan dia, makam dia di sisi Allah Ta'ala. Jadi apabila kita baca ilmu tasawuf ini, kita mesti tahu kedudukan pembacaan kita tu. Ini bagi orang yang istimewa, bukannya bagi orang kebanyakan, tidak. Ini berkait dengan ilmu tasawuf. Apa-apa yang dia cakap, yang dia bagi faedah ataupun tunjuk, itu semuanya nak menuju kepada kebersihan hati. Kerana adalah ia ilmu tasawuf, ilmu laduni, ilmu zauqi, semuanya itu ilmu yang dibangsakan akan dia kepada perasaan, yakni rasa hati dan pendapatan hati. Pendapatan hati itu benda yang diperolehi oleh hati, yang dilimpah akan dia, maknanya yang dikurniakan akan dia ke dalam hati ahlinya daripada Tuhan Al-Karimul Mannan, Tuhan yang amat mulia lagi amat mengurniakan. Semuanya itu datang daripada Allah dan kurniaan Allah semata-mata. Kebanyakan ahli tasawuf ini dia jadi bersih hati dia dengan sebab riadah. Bukannya semata-mata harapkan kepada kurnia Allah Ta'ala, tapi dengan tidak ada mujahadah. Tidak. Kebanyakan ahli tasawuf dia dapat apa-apa pemberian Allah Ta'ala ini selepas daripada berpenat lelah. Bermujahadah lah orang panggil, berlawan dengan nafsu. Dia melawan apa yang dikehendaki oleh nafsu, dia lawan. Dia tidak ikut, dia ikut jalan yang lawan bagi nafsu tadi, itu yang dia panggil sebagai jalan mujahadah. Apabila seorang ahli tasawuf tu mengikut bagi jalan yang ditunjukkan oleh guru dia, itu dinamakan sebagai riadah, ataupun dia panggil ahli suluk. Ahli suluk, orang yang menjalani jalan tasawuf. Jadi
Itu beberapa istilah yang kita mesti tahu tentang ahli tasawuf ini, sehingga apabila mereka itu menjalani dengan jalan tasawuf dan melazimi dengan adab-adab dia semua, lalu Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka itu mukasyafah, pembukaan rahsia-rahsia sedikit, bukan terus buka banyak, tidak, dia buka sedikit. Nah, sehingga apabila orang itu jadi sempurna, bersih hati dia. Jadi itu biasa, jalan biasa yang dilalui oleh ahli sufi ataupun ahli tasawuf. Walau bagaimana sekalipun, terdapat juga jalan tasawuf ini yang mana Allah Ta'ala tarik, naikkan peringkat darjat seseorang itu tanpa dengan susah payah belajar. Yang ni dipanggil sebagai ahli jazbah. Ahli jazbah. Bagi ahli biasa yang ikut jalan tasawuf, mengikut bagi riyadah, itu kita sebut sebagai ahli riyadah ataupun ahli suluk. Tetapi ada juga setengah daripada kalangan ahli tasawuf yang mana mereka ini tidak melalui dengan belajar, semata-mata Allah Ta'ala nak buka hati mereka itu untuk naik kepada ataupun untuk menghampiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tanpa belajar, susah penat belajar ini. Ada juga. Ini yang dinamakan sebagai ahli jazbah ataupun orang majzub, orang yang ditarik terus naik, seolah-olah macam kalau ahli biasa ini, orang yang jalani riyadah ini, mereka naik ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah melalui pintu, melalui anak tangganya, naik satu tangga hingga masuk melalui pintu, dapat masuk dalam rumah. Adapun ahli jazbah ini seolah-olah mereka naik ikut tingkap. Naik ikut tingkap, mereka tak naik ikut jalan tangga, anak tangga. Ini setengah daripada kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka yang khusus. Memanglah kita nak pada jalan ini, jalan jazbah ini jalan cepat. Dia lipat lipat jalan dipanggil. Kalau kita ni shortcut, kita panggil jalan shortcut. Kita nak jalan itu, tapi jalan itu adalah semata-mata kurnia Allah Ta'ala. Kurnia Allah Ta'ala. Kita tak dapat nak usaha jalan jazbah ini. Yang kita dapat usahanya bagi ahli tasawuf dan ahli tarekat, orang tarekat ini, ialah dengan melalui jalan tarbiyah guru, dan jalan riyadah, dan dia panggil sebagai jalan suluk, ahli suluk wa riyadah. Itu yang kita boleh usahanya. Apa-apa dapatan bagi yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada kita, sama ada berjayakah kita sampai kepada puncak dia ataupun tidak berjaya kepada sampai puncak dia, itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan atas kehendak kita. Jangan seorang itu apabila dia melalui jalan riyadah, masuk dalam satu-satu tarekat dan melazimi bagi satu-satu guru, dan dia melalui dengan tarbiyah guru tersebut, tiba-tiba dalam masa yang lama dia tidak dapat lagi apa yang dia nak daripada Allah Ta'ala, bukakan rahsia apa-apa tak dapat bagi dia, jadi dia putus asa sebab tak dapat. Lalulah dia ingin berpindah kepada tarekat lain pula, kemudian berpindah kepada tarekat lain pula. Kalau dalam satu tarekat dia tidak boleh nak istiqamah, tarekat lain pun nascaya dia tak boleh istiqamah juga. Percayalah. Jadi janganlah cepat kita putus asa dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sungguhnya tidak ada benda yang lebih besar kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu
lebih daripada istiqamah. Istiqamah ini perkara yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikam dia. Syekh Ibn Athaillah dia sebut dalam kitab dia, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada dapat 1000 karamah. Jadi orang yang berjalan-jalan tasawuf ini, sebenarnya walaupun dia tidak dapat apa-apa kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia nak tu, sebenarnya Allah Taala telah bagi kurnia bagi dia tanpa dia sedar, iaitu dengan dia dapat melazimi wirid-wirid, riyadhah, dan juga mujahadah yang telah ditetapkan oleh guru pada dia tu. Dia dapat melazimi dan istiqamah pada perkara tersebut. Itu sebenarnya semulia-mulia kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah itu sebenarnya apa yang Allah Ta'ala letakkan ke dalam hati seorang hamba untuk dia melazimi suatu perkara. Itu. Ini adalah kurnia juga. Cuma kebanyakan orang dia tidak nampak ini sebagai kurnia. Dia ingat ini adalah usaha dia. Tak ada sesuatu pun di sisi orang tasawuf, melainkan semua itu datang daripada Allah Ta'ala dan kurnia Tuhan. Termasuklah juga istiqamah. Istiqamah itu sendiri adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Dengan sebab kurnia itulah lebih mereka yang ahli suluk ini, ahli riyadhah, daripada ahli jazbah. Lebih dia daripada ahli jazbah. Orang jazbah ini Tuhan tarik dia cepat dan kurniakan apa-apa dengan tanpa susah. Tapi mereka ini selama-lamanya dia tidak boleh nak menunjuk jalan pada murid dia. Tak boleh, selama-lamanya tak boleh. Melainkan orang jazbah ini dia kena turun belajar di peringkat bawah pula. Kena duduk bawah tarbiyah guru, kena mengikut bagi jalan suluk, kena mengikut bagi riyadhah, baru dia boleh jadi guru. Kalau tidak, dia tak boleh nak jadi guru. Ahli jazbah, dia tidak dapat nak menunjuk. Allah Ta'ala hanya buka pada diri dia saja, tidak dapat untuk tarbiyah orang. Sebab apa dia tak dapat tarbiyah orang? Sebab dia tidak lalui jalan tarbiyah, tidak melalui alam mulki, alam malakut, alam jabarut dan alam lahuk tu. Dia tidak lalui perkara ini secara konsisten ataupun secara teratur. Jadi tak dapat dia nak menunjuk anak murid dia macam mana nak lalui jalan tersebut. Sebab itu lebih ahli suluk dan ahli riyadhah ini berbanding dengan ahli jazbah. Betul lah dari segi kurniaan Allah Ta'ala, betul dia dapat apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Tapi kalau kita istiqamah buat apa yang kita lalui daripada riyadhah ni, insya-Allah lambat banget ataupun cepat kita akan sampai juga. Paling tidaknya Allah akan buka pada kita sebelum mati. Sebelum mati kita akan dapat. Apa lagi yang lebih besar daripada istiqamah, kurniaan Allah Ta'ala kepada seorang itu melalui jalan istiqamah? Itu lebih besar lagi. Dia kata inilah benda yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam hati seorang hamba oleh Tuhan Al-Karimul Mannan, dan iaitu ialah ilmu tadi yang tiada menghambur akan dia oleh segala lidah kalam orang yang menyurat. Tiada menghamburkan, tak dapat nak terangkan, tak dapat. Ilmu tasawuf ini berkait dengan hati ini, tak dapat nak terangkan dengan kalam, pena bagi orang yang menyurat, orang yang menulis, nak tulis pasal perasaan hati, tak dapat. Kalau dia tulis perasaan, macam mana kita nak gambarkan tentang takut?
Bolehkah tidak kita nak gambarkan tentang takut pada Allah Ta'ala? Nak gambar takut pada Allah Ta'ala memang tak lagi jauh lah. Nak gambarkan takut pada makhluk, takut pada harimau macam mana? Boleh tak tidak kita nak gambarkan, nak tulis macam mana perasaan takut pada harimau? Tak boleh. Nescaya kita tak akan dapat nak tulis macam mana rasa takut tu pada makhluk. Apatah lagi rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi jauh. Sebab Allah Ta'ala dia tidak dapat nak banding dengan apa-apa perbandingan. Perbandingan dekat pun tak boleh, perbandingan jauh pun tidak boleh. Kalau kita nak buat perbandingan, kita boleh buat perbandingan sebagaimana takut pada makhluk. Kemudian kita nak kiaskan dengan takut pada Allah Ta'ala, itu jauh. Jauh. Walaupun kita itu yang dapat kita bagi faham. Setengah daripada ulama dia buat perbandingan untuk takut pada Allah Ta'ala ini sebagaimana kita takut pada harimau, takut pada hantu ke, takut pada apa-apa. Dia buat perbandingan, setengah ulama, supaya untuk nak mendekatkan faham saja. Bukan makna bagi benda itu perkara yang sama, tak, untuk nak mendekatkan faham. Itu mungkin boleh lah, sebab kita cuma faham berkait dengan takut makhluk. Kita tak faham lagi berkait dengan takut pada Allah Ta'ala. Untuk nak mendekatkan faham, kita buat bandingan, kiasan dengan takut pada makhluk. Tapi sememangnya perbandingan tersebut tidak sama. Tidak sama sekali-kali. Takut pada Allah Ta'ala dan takut pada makhluk tak sama. Untuk nak mendekatkan bagi kefahaman, bolehlah kita kata arah-arah. Arah-arah ni maknanya sedikit-sedikit, tapi dia tidak akan benar-benar dapat menggambarkan apa perasaan hati tu. Jadi ilmu tasawuf, ilmu yang dapat dalam hati ni, ataupun apa-apa kedapatan daripada hati, tidak dapat nak dibandingkan dengan tulisan, tak dapat nak digambarkan dengan tulisan bagi orang yang menyurat, orang yang menulis. Dan ilmu yang tiada meliputi akan dia oleh segala daftar, buku-buku, dan waham, sengkaan-sengkaan, dan lurah. Mana-mana bahasa pun tak boleh nak gambarkan. Mana-mana sengkaan hati kita, lintasan hati kita nak terlintas, begini ke orang takut, begini ke orang takut pada Allah Ta'ala, begini ke orang rasa rindu pada Allah Ta'ala. Tak boleh. Dan meliputi akan dia oleh segala daftar, buku-buku tulis tu, buku-buku kitab-kitab nak gambarkan tentang takut pada Allah Ta'ala, tak dapat. Sebab itulah dinamakan sebagai ilmu ini ilmu zauki, ilmu laduni, ilmu qalbi. Jadi tasawuf ini dia secara umumnya dia dapat bahagi kepada dua bahagi. Satu, tasawuf ilmi dia panggil. Yang kedua, tasawuf zauki. Selagi mana tasawuf itu, ilmu tasawuf ini boleh ditulis di surat, diterangkan dengan lidah, itu dipanggil sebagai tasawuf ilmi. Jadi bahagian yang kedua, tasawuf zauki ini, dia tidak akan dapat gambar, tak dapat nak bagi tahu, tak dapat nak terangkan dengan lidah kita ataupun ditulis dalam buku, tak boleh. Jadi dengan sebab itu, apa-apa yang kita belajar daripada ilmu tasawuf melalui kitab tasawuf, yang cuba digambarkan oleh ulama-ulama besar tasawuf, tentang sifat-sifat hati, misalnya sifat mahmudah, daripada sifat syukurnya, redanya, tawaduknya, itu semata-mata yang mereka gambarkan itu, yang digambarkan dengan tulisannya, ditulis dengan tulisan, digambarkan dengan perkataan, itu masih lagi termasuk di dalam ilmu tasawuf ilmi dipanggil.
Adapun tasawuf zauqi tentang sebenar rasa syukur, tentang sebenar rasa takut, tentang sebenar rasa tawadhu. Itu sebenarnya tak boleh nak gambarkan dengan pena. Sebenar, sebab itu adalah sifat hati. Tak boleh nak gambarkan dengan pena tu, tak boleh. Cuma apabila kita kata orang yang syukur ni banyak dia mengucap Alhamdulillah, dia ucapkan di lidah dia, itu cuma gambaran. Tapi tidaklah itu menandakan apa yang dirasa oleh hati. Tidak. Mungkin itu sebagai tindakan lanjutan daripada apa yang dirasa oleh hati. Rasa tu sendiri tak boleh nak gambarkan. Sebab ini dalam zauqi. Sebab tu ulama tasawuf kata man lam yazuk lam yadri. Orang yang tidak pernah rasa, maka dia tidak akan tahu. Selama-lamanya dia tidak akan dapat tahu, melainkan dia rasa dulu. Orang yang tak pernah rasa manis durian, tak pernah rasa sedap durian tu, jadi apa yang digambarkan orang kata sedapnya durian ni, kalau makan tak boleh makan sebiji, tak boleh, mesti nak kena makan lebih. Jadi tak dapat nak tahan sedap dia tu. Kalau makan satu tak boleh, nak kena ambil 2, 3, 4. Itu cuma dia gambarkan dengan pena dia ataupun dengan perkataan dia. Tetapi rasa sebenar manis durian tak akan dapat rasa. Kita nak bandingkan manis durian macam manis buah rambutan, tak. Macam manis buah nangka, tak. Macam manis mana-mana buah, tidak. Dia bukan jenis manis yang sama dengan buah tersebut. Dia perasaan lain, rasa dia lain. Jadi nak rasa manis durian, sedap durian tu, ambil buah durian, letak di mulut, dapat rasa lah. Seolah-olah macam tu. Jadi kalau rasa dia tak dapat nak gambarkan, dah rasa dengan lidah. Itu kait dengan makhluk. Apatah lagi kalau nak digambarkan rasa takut pada Allah Ta'ala, rasa syukur pada Allah Ta'ala, redha pada Allah Ta'ala. Itu lagi jauh. Tak dapat nak rasa redha tersebut, melainkan orang tu sendiri Allah Ta'ala kurniakan dalam hati dia rasa redha. Dapatlah dia rasa. Tak boleh dia kata kita nak bandingkan dengan apa-apa yang tertulis. Kita nak wahamkan dia, nak sengka-sengkakan, nak jangka begini ke, begini ke. Tak boleh nak jangka. Dan ia pada menempati ilmu fiqh dan usul pada tempat buah bagi pohon kayu. Ilmu tasawuf ini kalau nak dibandingkan kedudukan dia dengan ilmu fiqh dan usuluddin, pada tempat buah bagi pohon kayu. Ni seumpamanya fiqh dan juga usul itu adalah pokok. Ulama kita, ulama Islam, dia buat bandingan tentang ilmu tasawuf ini sebagai sebuah pokok, sepohon pokok. Jadi dia punya tunjang dan akar dia ialah daripada ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Itu usul dia. Setengah daripada ulama dia kata usul bagi pokok tadi, asas bagi pokok itu, iaitu akar dia dan juga batang besar dia. Itu adalah mewakili bagi ilmu usuluddin. Dan berkait dengan ilmu fiqh pula, ilmu syarak, itu adalah dahan besarnya dan dahan kecilnya dan daripada rantingnya. Itu adalah dia panggil sebagai ilmu fiqh. Jadi ilmu tasawuf ini kedudukan dia pada buah pada buah, kedudukan buah pada pokok tadi. Jadi melengkapi bagi satu pokok tadi, sekiranya ada bagi dia akar dan juga batang, dan juga
ada bagi dia dahan besar dan dahan kecilnya. Kemudian keluar buah, itu mencukupi dan lengkap sempurna bagi satu pokok. Begitulah dengan agama. Dan ianya ini adalah mengikut ulama, dia kata. Ia pada menempati ilmu fiqh dan usuluddin tu, kedudukan dia bersama dengan ilmu fiqh dan usuluddin pada tempat buah bagi pohon kayu. Ilmu tasawuf tadi. Kerana ini ilmu ialah buah. Ilmu ini ialah buah dan faedah bagi ilmu fiqh dan faedah bagi ilmu usuluddin adalah ilmu tasawuf. Dia hujung dia begitu keadaan dia. Seorang itu kalau dia belajar kenal Allah Ta'ala, kenal tapi dia tak ada padanya ilmu tasawuf pada kenal Allah Ta'ala tadi, jadi tidak habis dia panggil. Kenal Allah Ta'ala melalui ilmu usuluddin, melalui dalil-dalil, tidak habis. Dia nak kenal Allah Ta'ala dengan sebenar kenal itu dengan zauqi. Begitulah juga bagi ilmu fiqh. Jadi kalau semata-mata kita buat amal fiqh ini, perkara yang berkait dengan amalan jawarih, amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Jadi kalau kita solat misalnya, mengikut bagi apa yang telah ditetapkan oleh ulama fiqh tentang sahnya dan batalnya, kita jaga. Syaratnya dan rukunnya kita jaga. Tetapi tak ada baginya rasa khusyuk dalam solat tadi, rasa tawaduk dalam solat. Tidak ada padanya riak dalam solat, buat amal tadi. Jadi kalaulah perkara itu tidak dimasukkan dengan khusyuknya, dan tidak ada padanya rasa ataupun tak ada perkara yang boleh membatalkan bagi pahala, dia panggil pahala bagi ibadah. Misalnya kalau seorang itu dia solat dan tujuan solat dia untuk nak riak, untuk nak menunjuk pada orang, ibadah dia tu, jadi terbatal pahala. Walaupun tidak batal dari segi hukum fiqh, dia tidak kira batal, tapi dari segi tasawuf dia kira pahala amalan tersebut batal. Dah bahkan setengah daripada orang tasawuf, dia kata bahawasanya ibadah yang tak ada padanya ingat pada Allah Ta'ala dan buat bukan kerana Allah Ta'ala itu, ibadah itu sendiri pun batal, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau mengikut ilmu fiqh, selagi kita tak buat perkara yang membatalkan bagi ibadah, suatu ibadah itu, maka ibadah itu akan tetap sah. Jadi perlunya ada ilmu tasawuf di dalam ilmu fiqh ini, dengan sebab dialah yang menjadikan ibadah tersebut ada harga. Umpama dengan yang kita kata tadi, dengan ilmu usuluddin pun sama. Kenal Allah Ta'ala dengan dalil, jadi dia tidak habis, tidak sempurna kenal Allah Ta'ala, melainkan kenal Allah Ta'ala dengan melalui zauq. Itu puncak dia. Dengan tasawuf begitu juga ibadah, tidak sempurna ibadah melainkan ada padanya ingat pada Allah Ta'ala dan ikhlasnya, yang tak ada di dalam syarat sah di dalam ilmu fiqh. Jadi bergantung juga ilmu fiqh itu kepada kesempurnaan dia, nakkan kepada ilmu tasawuf. Jadi ini seolah-olah jadi buah matlamat, faedah bagi ilmu tersebut. Ilmu tasawuf menjadi faedah ataupun matlamat ataupun penghujung bagi orang yang belajar ilmu fiqh dan juga ilmu usuluddin. Sebab itulah dia kata sebagai ilmu tasawuf ini dikatakan sebagai buah bagi sebatang pokok. Ilmu usuluddin umpama batang dan juga akar, furuk-furuk dia, cabang-cabang dia, daripada dahan besar, dahan kecil, ranting semua tu,
daripada ilmu fiqh. Tapi tidak sempurna satu pokok melainkan kena ada buah. Pokok itu sempurna, pokok yang berbuah lah. Jadi tidak sempurna satu pokok melainkan ada buah. Dan tidak akan ada buah melainkan kena ada asas dia, iaitu batang, dahan, batang dan juga akar. Itu kita kena tahu kedudukan ilmu tasawuf tu. Dia kata iaitu buah dan faedah bagi ilmu usul, dan ilmu fiqh. Muka surat 4 dalam kitab Qatrul Ghaithiyah. Jadi ilmu tasawuf ini adalah umpama faedah, matlamat akhir ataupun tujuan akhir bagi satu-satu ilmu tersebut sempurna, ilmu fiqh dan juga ilmu usuluddin. Bermula kemuliaan itu bagi pohon jua. Bermula kemuliaan itu, kemuliaan bagi ilmu tasawuf itu, ataupun ada pada pokok tadi buah tu, bermula kemuliaan buah tadi bagi pohon jua. Maknanya kalau satu-satu pokok itu sepatutnya ada padanya buah, tapi tak ada buah, jadi pokok tadi tak ada guna, orang panggil. Kita tanam pokok rambutan tapi tak berbuah rambutan, tak ada guna pokok tu. Lebih baik tebang lah. Kita tanam pokok durian tapi tak buat keluar pokok buah durian, tebang sajalah, tanam pokok lain yang boleh ada hasil. Sebab kemuliaan bagi pokok tadi adalah pada buah dia, bukan semata-mata batang dan juga akar. Tidak. Tetapi nak boleh ada buah, nak kena ada batang dan juga akar dahulu. Tetapi tiada manfaat pohon itu melainkan dengan buah, dia kata. Tiada manfaat satu-satu pohon melainkan dengan ada buah dia. Apa lagi yang kita boleh anggap dia? Kalau kita tanam pokok durian, mesti kita nakkan kepada buah durian. Jadi kalau semata-mata orang kata, tak apalah, tak ada buah pun, kayu pun, batang dia pun boleh guna untuk buat kayu pokok rumah ke. Pokok durian dia boleh buat kakak rumah. Sebab dia pokok yang kukuh juga. Jadi kalau kita kata semata-mata nakkan kepada kayu, lebih baik tanam pokok balak lah, pokok meranti ke, pokok cengar ke. Lebih baik tanam begitu. Jadi boleh baru betul kalau kita kata, kalau nak manfaat bagi batang dia, tanam pokok begitulah. Tanam pokok balak tu kita boleh guna batang dia. Kalau kita tanam pokok durian, mesti kita nak pada buah dia. Dia kata tak apalah, tak ada buah pun, redha lah, lebih baik. Boleh guna juga, boleh guna dia punya batang dia boleh buat kakak rumah. Itu bagi orang yang bercakap dia tidak tahu tentang faedah suatu benda. Kalau kita nak guna pokok tu sebagai nak ambil batang, lebih baik tanam pokok balak lah. Itu bagi tujuan dia, pokok balak tu untuk dapatkan kayu dia. Kalau pokok durian, kita tak kata untuk nak dapatkan kayu dia. Kita tanam pokok durian untuk nak dapat buah dia. Orang tak kata tanam durian ni nak dapatkan kayu batang dia ni sebenarnya. Tak. Orang tak cakap begitu. Harap boleh faham lah. Dan telah berkata Ibn Khaldun di dalam mukaddimah tawarikhnya, kitab tawarikh ataupun kitab sejarah bagi Ibn Khaldun, ada nama satu kitab dia, nama kitab Mukaddimah Ibn Khaldun nama dia. Bermula ilmu ini, dia kata dalam kitab Mukaddimah Ibn Khaldun, ilmu ini yakni ilmu tasawuf.
iaitu setengah daripada ilmu syarak. Termasuk dalam ilmu syarak ni ilmu agama. Ilmu tasawuf ini termasuk dalam setengah daripada ilmu agama. Syarak di sini makna agama, ilmu Islam yang datang akan dia di dalam agama Islam. Makna ada ilmu ini di dalam ilmu agama Islam, di dalam kurun yang pertama lagi. Maknanya bukan baru-baru datang, tidak. Bahkan dia sejak daripada zaman Nabi SAW lagi. Orang kata, oh ni ilmu tasawuf ini baru saja ada ni, bid'ah ni ilmu tasawuf. Kita kata, cuba tengok perbincangan dalam ilmu tasawuf tu apa. Tentang takwa, tentang zuhud, tentang redha. Tak adakah benda ini pada zaman Nabi? Kita tanya dia. Dan setengah orang kata ilmu tasawuf ni lebih kotor daripada air acak, dia kata. Tu ada seorang ustaz tak apa, dia kata ilmu tasawuf ni lebih kotor daripada air kalau orang Kelantan kan air cah, air acak dia panggil. Air cah ni air kotoran ataupun air limbahan, air yang kita buang tu kat belakang rumah kita. Air lebihan yang kotor yang kita buang melalui saluran sinki ke apa ke, itu dia bandingkan ilmu tasawuf. Sebab dia kata tak ada ilmu ni, nama tasawuf ni tak ada, baru saja ada. Jadi kita kena tahu nama ini pelbagai dengan sebab kaya dia. Satu-satu nama ini datang, satu-satu ilmu ini ataupun perkara yang apabila banyak nama dia, musammayat dia tu, penamaan dia itu banyak, ini menunjukkan dia lebih. Kalau ilmu tersebut tidak lebih, jadi orang tak bicarakan dia, orang tak bicarakan dia, orang tak bincang bahasan, jadi tak banyak nama dia, penamaan tak banyak. Jadi apabila banyak nama ilmu ni, satu-satu ilmu banyak nama dia yang tuju atas satu perkara, ini menunjukkan faedah dia besar dan lebih dia. Begitulah kalau kita nak tengok bagi asal penamaan ilmu tasawuf ini, mungkin dia muncul pada kurun yang kelima ataupun kurun ketiga. Baru muncul tentang istilah tasawuf. Tapi kalau kita semata-mata nak hukum bagi nama ini, dengan kita kata benda ini tak ada di dalam ilmu Islam yang asal, dengan sebab nama ini tidak muncul pada zaman tersebut, ini menunjukkan bagi jahil kita tentang hakikat ilmu. Satu-satu ilmu itu dia berkembang. Sebagaimana ilmu tasawuf juga berkembang. Dengan sebab berkembangnya ilmu ini, jadi penamaan dia pun banyak. Kalau kita ikutkan dengan zaman Rasulullah SAW, ilmu tasawuf ini lebih dikenali sebagai ilmu ihsan. Ihsanuddin dia panggil. Ihsanuddin. Kalau ilmu fiqh dinamakan sebagai ilmu Islam. Kalau ilmu yang berkait dengan kenal Allah Ta'ala, ilmu tauhid, dikenali sebagai ilmu iman. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril, hadis yang datang daripada Sayyidina Umar. Jadi katanya Ibn Khaldun dalam tarikh dia, ilmu ini bermula daripada kurun yang pertama lagi, maknanya kurun Nabi lagi. Sejak ada Nabi lagi. Dan adalah asalnya bermula mengikut segala kaum. Dan bermula mereka itu, dan asalnya ilmu tasawuf ini bermula mereka itu ahli tasawuf tadi, segala kaum, iaitu senantiasalah mereka itu berjalan atas jalan ahlil haq dan hidayah. Ini orang yang senantiasa duduk di dalam kebenaran
dan dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ahli tasawuf, mereka yang duduk dalam senantiasa mendapat petunjuk Allah Taala dan dia duduk dalam kebenaran. Sahih ini benda yang ada pada zaman Rasulullah lagi. Kebenaran dan juga petunjuk ini tak akan dapat melainkan daripada kitabullah dan juga daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan dapat petunjuk melainkan daripada dua sumber ini. Padahal mereka itu mengikut dengan jalan salaf daripada umat ini, dengan segala jalan salaf daripada umat ini, yang dinamakan sebagai salafus soleh. Salafus soleh ni mengikut bagi ulama'nya yang muktamadnya adalah 300 tahun. 300 tahun bermula daripada kurun Nabi SAW. 300 tahun tu maknanya 3 kurun. Ini terdapat dalam hadis Nabi SAW. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku ini. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kurun kedua dan kurun ketiga. Itulah yang dibahaskan oleh ulama tentang makna salaf. Salafus soleh, kurun salaf. Maknanya kurun yang 300 tahun sejak zaman Nabi SAW. Ini tak ada kaitan dengan salafi-salafi ni. Tak ada kaitan. Jadi mereka yang mendapat hidayah mereka itu dengan mengikut segala jalan salaf daripada umat ini, umat Nabi, iaitu jalan segala orang yang besar-besar, orang yang mulia-mulia. Besar-besar ni makna orang yang mulia-mulia, daripada segala sahabat Nabi SAW dan tabi'in, orang salaf. Jadi tabi'in dia mengikut bagi sahabat, perilaku sahabat. Sahabat pula mengikut bagi perilaku Nabi SAW. Jadi hidayah dan juga petunjuk itu tidak lari daripada 3 kurung ini. Maknanya dari segi nur Nabi SAW, petunjuk Nabi itu masih kuat lagi. Sebab itulah Nabi puji 3 kurung ini. Nabi puji, termasuk dalam pujian Nabi SAW, 3 kurun ini. Khairukum, sebaik-baik kamu. Itu makna Nabi puji. 3 kurun ini yang Nabi puji. Sebab dari segi kesan bagi wahyu dan hidayah itu terang lagi, masih terang lagi. Masih banyak lagi orang-orang yang molek-molek, orang yang baik-baik, orang yang besar-besar, orang yang mulia-mulia daripada kalangan para sahabat Nabi dan juga para tabi'in. Dengan sebab itulah mereka ini dikatakan sebagai sebaik-baik kurun. Disebut mereka ini sebagai as-salafus salih ataupun as-salaful ummah, salaful ummah. Dan adalah mereka itu di dalam hal keadaan yang demikian itu, dalam keadaan yang demikian itu, iaitu adalah ia di dalam hal yang sangat elok. Mereka yang duduk dalam kurun salafus salih ini, orang yang salafus salih atau kurun salaf, dan iaitu hal yang berputus mereka itu kepada berbuat khidmat pada Allah Ta'ala. Berputus tu maknanya tekad. Tekad hati mereka itu, ataupun matlamat mereka itu adalah kepada berbuat khidmat pada Allah Ta'ala, pada zahir dan batin mereka itu, li luar dan dalam. Kita selalu duduk dengar orang baca hadis tentang solat kan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi kata, solat olehmu sebagaimana kamu tengok aku solat. Jadi setengah orang dia tengok bagi sifat solat luar, zahir Nabi. Padahal ada lagi satu bahagian yang lebih besar, iaitu batin, solat batin tu. Bahagian batin Rasulullah SAW di dalam solat tu macam mana.
Jadi kebanyakan orang hanya dapat ambil yang zahir, tapi tinggalkan yang batin. Padahal ilmu itu yang ditunjuk oleh Nabi SAW ada dua, sama ada zahirnya dan batinnya. Bagi orang yang dapat ambil yang batin, mana sempurna. Bagi orang yang dapat ambil zahir saja, sempurna cara dia lah. Tetapi kalau mengikut bagian ulama, tidak sempurna tentang solat yang tidak ada padanya batin. Hanya luar saja yang molek, dalamnya buruk, tidak jadi. Umpama buah lah. Umpama buah apabila kita tengok luar cantik, tapi kalau dalam tu penuh ulat ke apa, jadi buah tu tak ada padanya harga langsung. Tak ada apa yang tak ada apa yang kita boleh banggakan dengan buah kalau luarnya molek tapi dalamnya penuh dengan ulat. Jadi itu. Jadi khidmat orang ahli tasawuf ini pada Allah Ta'ala zahirnya dari segi tubuh badan dia, luar dia, dan batinnya, batin mereka itu maknanya dalam hati mereka itu pun ikut juga khidmat pada Allah Ta'ala. Bukan zahir saja khidmatnya, batin tidak khidmat. Kita solat luar nampak molek tapi dalamnya duk ingat kepada benda lain. Itu dipanggil batinnya tidak ada khidmat pada Allah Ta'ala, zahir saja. Dan berkekalanlah mereka itu, orang tasawuf tadi ataupun orang salafus salih, berpaling daripada segala perhiasan dunia. Ni sifat mereka itu. Dia tidak ambil dengan perkara-perkara dunia, keelokan-keelokan dunia dia tidak ambil. Macam mana boleh buang hati seseorang tu daripada dunia, cinta pada dunia ataupun tertarik pada dunia? Macam mana boleh buang? Ini dengan sebab ada benda lain lagi yang lebih besar. Apabila seorang itu hati dia tumpu pada Allah Ta'ala, jadi benda dunia ini dia tengok sebagai benda yang sampah, tidak berguna. Orang marilah emas ke, marilah benda perhiasan dunia yang comel-comel. Bagi hati yang tertarik pada dunia, dia tertariklah pada dunia. Bagi hati yang tarik pada Allah Ta'ala, benda tu tak ada harga. Emas dengan tanah itu sama saja di sisi dia, sama harga dia. Emas dengan tanah sama harga. Jadi kalau orang nak bagi pada dia emas atau bagi pada dia tanah, sama saja kedudukan dia. Sebab hati dia tertarik dengan perkara yang lebih besar lagi. Lebih besar tu maknanya tak ada perkara yang lebih besar lagi melainkan Allah Ta'ala. Tak ada. Jadi kita boleh fahamlah mengapa orang tasawuf ni tolak dunia. Tolak dunia. Sehingga ada yang jenis tolak yang total, tak nak langsung dunia ni. Ada juga orang yang ambil tetapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Ada juga begitu. Ada setengah orang yang memang tolak langsung dunia. Tolak tiga lah orang kata. Tak boleh nak itu dah. Sebab apa dia boleh pilih, dia boleh tolak dunia? Sebab ada benda yang besar lagi. Benda yang besar lagi. Tak ada perkara yang lebih besar melainkan Allah Ta'ala. Dan kesedapannya, mereka tu lari daripada kesedapan dunia. Kesedapan dunia ni hanya dirasa oleh orang yang ahli dunia, rasa sedap lah. Ahli tasawuf, mana ada bagi dia dunia ni rasa sedap? Tak ada. Lebih sedap lagi dengan Allah Ta'ala. Dan berpaling daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia tolak belaka. Kalau awak mari pada dia ni, mari pada dia ni, dia pandang sebelah mata saja ataupun tengok saja dah rasa takut.
Sebab orang yang dapat benda yang lebih besar lagi, dia tak akan hiraukan benda yang kecil-kecil. Yang tak ada harga ni, dia tak hiraukan. Dan berasinglah mereka itu, maknanya mereka itu mengasingkan diri mereka itu di dalam hal yang demikian itu daripada makhluk. Keadaan hati mereka apabila dah terpaut dengan Allah Ta'ala, jadi dengan sendirinya tubuh mereka akan pergi jauh daripada makhluk dan melazim duduk dalam khulwat. Mereka duduk dalam tempat-tempat sunyi untuk ibadah, dan gua-gua, bukit-bukit, setengah daripada orang dulu-dulu. Kalau kita baca kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali dia sebut tentang setengah daripada ulama-ulama zaman dia dulu pergi ke bukit-bukit sana, bukit-bukit Lubnan. Di Lubnan tu dia kawasan pegunungan, ada di bukit-bukit sana gua-gua. Jadi kebanyakan daripada orang-orang ahli zuhud, dia pergi ke sana untuk tinggal di gua-gua tu, semata-mata untuk ibadah pada Allah Ta'ala, lari daripada makhluk, kesibukan makhluk ni mereka tak nak. Sebab mereka kata, kami tidak kuat, dia kata, untuk nak menanggung dunia. Kalau kami duduk dengan makhluk, nescaya kami akan ambil makhluk. Jadi dengan sebab makhluk ini banyak dia punya tarikan dia, dan kami tidak kuat untuk nak menahan tarikan, jadi kami lari daripada makhluk semata-mata untuk nak ibadah pada Allah Ta'ala, supaya jangan ada sedikit pun tarikan makhluk ini ke dalam hati. Dia pisah. Hingga mereka itu setengah daripada dia panggil ahli al-ushbi, orang yang hanya makan rupuk saja, untuk nak kelangsungan hidup. Makan rupuk untuk nak hidup. Buah-buah kayu yang kita kata buah-buah kayu liar, untuk nak menanggung hidup. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka tertinggal. Sebab ada benda yang lebih besar lagi lah, mereka kejar. Kerana menuntut berkekalan mereka itu dengan berbuat ibadah pada Allah Ta'ala. Ini tujuan dia orang khulwat, orang beruzlah, khulwat semua tu. Khulwat dengan makna syarak, bukan khulwat dengan makna kita sekarang. Khulwat dengan makna kita sekarang ini, khulwat duduk dua lelaki perempuan untuk buat maksiat. Ini itu benda yang jahat, istilah yang jahat tu dipesong. Patutnya khulwat ini makna dia asalnya ialah seorang itu bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk ibadah berseorangan. Itu makna khulwat. Bukan makna berdua. Khulwat tu makna berseorangan, bukan makna berdua, tidak. Dan menuntut berkekalan berpaling daripada barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ini, orang ahli tasawuf ini, ialah mereka yang berpaling, meninggalkan dunia dan perhiasan dia untuk nak berkekalan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam kitab dia buat perumpamaan antara makhluk dengan Tuhan ini. Umpama dia macam madu, orang yang kahwin dua. Jadi kalau dia seorang ini dia baik pada bini pertama, bini kedua marah. Baik pada bini kedua, bini pertama marah. Jadi dia nak tuju pada satu saja. Tak boleh ambil dua-dua. Kalau kita ambil Allah Ta'ala, terpaksa tinggal makhluk. Kalau kita ambil makhluk, kita terpaksa tinggal Allah Ta'ala. Jadi pilihlah yang mana satu. Dia senantiasa tidak akan ada padanya kita kata sebagai muafakat, tak ada. Sebagaimana timur barat, dia tak boleh muafakat. Kalau kita berpaling ke arah timur, kita akan membelakangi barat. Kalau kita berpaling ke arah barat, kita akan membelakangi timur. Begitu. Jadi kita pilih yang mana satu yang kita nak. Jadi untung bagi orang yang pilih Allah Ta'ala. Tuhan kata, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih
tidaklah Allah Ta'ala jadikan dalam hati seorang itu, dalam dada mereka itu ada dua hati. Jadi kalau hati ini tempat kita beradab, berpaling, kalau kita beradab hati kita pada makhluk, kita akan tinggal Allah Ta'ala. Tuhan kata hanya ada satu saja tempat beradab. Jadi kalau kita masukkan Allah Ta'ala dalam hati kita untuk ingat, jadi dengan sendirinya kita buang makhluk. Kalau kita masukkan makhluk dalam hati kita untuk kita ingat, dengan sendirinya kita tinggal Allah Ta'ala. Jadi bagi orang yang tahu tentang harga sesuatu barang tu, jadi dia akan kejar benda yang lebih. Kalau dia tak tahu harga barang yang lebih ni, tiba-tiba dia tak tahu, itu sebab orang panggil orang tu duk kejar benda yang tidak ada faedah, orang panggil. Jadi masa pun dah habis. Kita setakat pukul 1 saja. Kuliah kita tasawuf ini setiap bulan pada minggu yang akhir. Pada hari Khamis, minggu akhir, kita akan bersiaran. Dalam bulan Ramadan ni kita bersiaran siang lah. Kalau bulan biasa kita bersiarannya pada waktu malam pukul 9 hingga pukul 10 lepas pada Isyak. Jadi rasanya setakat ini dulu. Dan adalah mereka itu, orang ahli tasawuf ni, di dalam hal yang demikian itu bersahabat mereka itu dengan segala orang yang besar-besar daripada salaf yang soleh. Ini kedudukan bagi ataupun sifat bagi orang-orang yang ahli tasawuf. Mereka itu mengikut bagi sifat-sifat orang salafus soleh, sebagaimana yang terdapat pujian oleh Nabi SAW. Ini sifat bagi ahli tasawuf yang sebenar. Bukan makna orang tasawuf yang menyamar-menyamar, tidak. Apabila kita dengar orang tasawuf yang menyamar-nyamar dengan tasawuf, dia dakwa ini perkara tasawuf, tapi sebenarnya dia bukan benda tasawuf. Ini kita tahulah orang ni orang menyamar. Dan apabila menyamar, kita tak boleh nak nisbahkan mereka itu kepada ahli tasawuf. Tak boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma ja'alna minal ulama'i syakirin wassalihin wassabirin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil 'afiyatika wa sabran 'ala bayyiyatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.